Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini kita akan pelajari tentang topik 2.2.2 iaitu fungsi pemasaran. Untuk topik ini saya telah pecahkan kepada beberapa subtopik, iaitu subtopik yang pertama maksud, yang kedua kepentingan pemasaran, yang ketiga strategi pemasaran yang dibahagikan kepada 5 subtopik iaitu sasaran, produk, harga, promosi dan juga pengedaran. Kita lihat pada subtopik yang pertama iaitu maksud. Okey, pemasaran bermaksud memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan, atau satu lagi maksudnya membawa produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Berbeza dengan pengeluaran, pemasaran ni kita nak perkenalkan produk kita nak jual produk kita. Seterusnya kita lihat subtopik yang kedua iaitu kepentingan pemasaran. Okey, pemasaran ni penting. Yang pertama nak perkenalkan produk pada orang. Nak bawa produk tu pada orang supaya orang tahu dan orang membeli. Yang kedua nak percepatkan proses pertukaran produk ini daripada pengeluar kepada pengguna. Apa maksud proses pertukaran ni? Kita nak tukarkan, bertukar tangan lah. Kita buat produk, kita tak mau ada lambakan, tak mau simpan stok, kita nak jual. Jadi kita dapat nilai untung ke atas produk tersebut. Yang ketiga, kepentingannya nak jenamakan produk, nak menarik orang untuk membeli dan terus membeli lagi. Dan yang keempat, kepentingannya pemasaran ni adalah untuk kempen bagi meningkatkan jualan sebagai satu kempen. Kita lihat pada subtopik yang ketiga iaitu strategi pemasaran. Dia terbahagi kepada dua lah. Yang pertama sasaran pasaran dan lagi satu adalah 4P iaitu campuran pemasaran. Jadi ada 5. Okey, yang pertama adalah sasaran pasaran. Siapa sasaran pasaran? Sasaran pasaran adalah satu kumpulan pengguna sedia ada atau bakal pembeli yang berpotensi nak beli produk kita. Maksudnya di sini sasaran pasaran adalah orang yang dijangkakan membeli produk kita. Tidak semua orang membeli produk kita. Contoh Pampers diciptakan untuk bayi. Jadi pembelinya adalah pengguna ataupun ibu bapa yang mempunyai bayi. Jadi sasaran pasaran kita adalah ibu bapa yang mempunyai bayi. Itu maksud sasaran pasaran. Yang sesuai dengan kegunaan dia lah. Dia tak akan beli suka-suka. Okey, dalam sasaran pasaran ini kita belajar pada dua perkara lah. Yang pertama saiz pasaran, yang kedua share pasaran. Okey, saiz pasaran adalah jumlah jualan yang kita target boleh jual dalam sesuatu tempoh, sama ada harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Share pasaran pula merujuk kepada jumlah peratus penguasaan kita dalam sesuatu produk. Contohnya produk Pampers tadi, contohnya kamu ada 4 pesaing Pampers yang jual produk yang sama dalam pasaran kamu. Jadi berapa persen kamu dapat kuasai share pasaran Pampers dalam pasaran berkenaan, dalam kawasan berkenaan. Elemen yang kedua dalam strategi pemasaran adalah produk. Okey, ni adalah 4P yang tadilah yang saya sebut tadi, product, price, place and promotion. Okey, untuk produk sebenarnya nak rancang macam mana pemasaran perlu dirancang adalah dengan melihat produk. Perlu ada produk. Apa yang dimaksudkan dengan produk? Keluaran yang ditawarkan di pasaran. Itu maksud produk. Jadi nak tahu kata produk kita ni dapat dijual ke tidak, kita perlu melihatkan kepada beberapa elemen. Yang pertama, kena lihat kepada penetapan ciri dan kualiti. Kena ada penetapan cirinya macam mana, kualiti, nak memenuhi kualiti tu macam mana. Yang kedua nak lihat pada, kita kena tetapkan jenama produk kita. Apa jenama dia, pembungkusan yang bagaimana nak bagi menarik orang ni, pelabelan yang bagaimana dan khidmat selepas jualannya apa. Contohnya khidmat penghantaran, khidmat waranti, garanti, itu adalah khidmat lepas jualan lah. Elemen yang seterusnya ada dalam strategi pemasaran adalah harga. Sebagai pengeluar, kita kena tetapkan nilai ke atas produk kita. Berapa harga nak letak? Macam mana nak letak harga? Kadang-kadang orang tak tahu cara nak letak harga. Dia ada beberapa kaedah nak tentukan harga. Yang pertama, kaedah berdasarkan kos. Contohnya kosnya RM1, mungkin kita nak buat tokokan 20%. Mungkin akan jual jadi jualannya RM12. Itu harga kos ya. Dia bergantung pada harga kos lah. Semakin tinggi kos, semakin tinggilah harga jualan tu. Okey, yang kedua harga pesaing. Kita tengok pesaing. Pesaing jual RM1, kita jual RM1. Yang ketiga, kita ikut harga perspeksi. Maksudnya pelanggan nak agak nampak macam mahal, kita boleh letak harga yang mahal lah. Yang keempat adalah harga penembusan. Harga penembusan ni bermaksud kita letak harga yang murah pada mulanya. Tapi janganlah sampai tak dapat untung lah. Mungkin untung dia 10 sen, 20 sen je. Tapi bila orang dah membeli produk tu dengan banyak, kita naikkan harga. Itu maksud penembusan. Penarahan bermaksud pula, yang kelima, harga penarahan bermaksud kamu letakkan harga yang mahal pada mulanya, tapi bila dah ramai pelanggan, kamu kurangkan harga. Sebab nak meningkatkan jangkaan pelanggan tu lah. Itu maksud harga penarahan. Seterusnya kelas kita akan lihat kepada promosi. Apa yang dimaksudkan promosi? Promosi adalah menyebarkan maklumat berhubung produk kita. Maksudnya kita bawa produk kita, perkenalkan produk kita pada orang lain. Okey, ada beberapa peranan promosi, antaranya adalah nak perkenalkan produk, nak kekalkan permintaan, nak meningkatkan jualan dan untuk bersaing dengan pesaing.
Okey, untuk alat-alat promosi dia terbahagi kepada 4 jenis lah. Yang pertama adalah iklan. Maksudnya macam mana kita nak perkenalkan produk. Yang pertama adalah promosi melalui iklan. Yang kedua jualan terus. Yang ketiga promosi jualan. Dan yang keempat adalah publicity. Apa beza dia? Okey, iklan ni kita selalunya promote menggunakan media lah. Iaitu media masa ataupun media cetak. Media masa ni macam TV, radio, semua tu lah. Okey, dan kita juga buat iklan melalui media cetak, surat khabar, majalah. Okey, seterusnya adalah jualan terus. Jualan terus ni maksudnya kita pergi terus kepada pengguna. Kita bawa produk rumah ke rumah, kita jual macam tu. Okey, yang ketiga adalah promosi jualan. Contohnya beli satu percuma satu, ataupun beli satu potongan 70%. Itu adalah promosi jualan. Dan yang keempat adalah publicity, iaitu menggunakan orang yang terkenal ataupun ikon terkenal untuk jadi review produk kita, untuk jadi model produk kita, supaya bila kita contohlah kita tengok contohnya McDonald menggunakan kumpulan BTS, bila diguna tu dia akan jadi lebih ramai pelanggan yang membeli sebab minat kumpulan tersebut. Itu maksudnya publicity. Strategi pemasaran yang seterusnya adalah pengedaran ataupun saluran agihan. Pengedaran ini bermaksudnya macam mana kita menggunakan orang lain untuk edarkan produk kita, untuk bawa produk kita. Okey, dia ada 6 jenis lah cara macam mana kita bawa produk kita, iaitu yang pertama kita gunakan pengeluar kepada ejen kepada pemborong kepada peruncit dan juga pengguna. Ada 6, kamu boleh tengok. Dan ada yang kita guna pengeluar terus kepada pengguna. Maksudnya macam mana kita bawa produk kita kepada pengguna. Kesimpulannya hari ini kelas, kamu telah menyentuh tentang 3 subtopik dalam fungsian pemasaran, iaitu yang pertama, maksud pemasaran, iaitu kamu memperkenalkan produk, kamu bawa produk kepada pengguna. Yang kedua, kamu dah lihat kepada 4 kepentingan melakukan pemasaran. Dan yang ketiga, kamu dah melihat strategi pemasaran ada 5, iaitu yang pertama sasaran pasaran, yang di dalamnya ada size dan juga share pasaran. Yang kedua, kamu dah lihat 4P lah, produk, price, promotion dan juga place, iaitu pengedaran ataupun saluran agihan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.